kita lihat perbezaan di antara pekerja, kepalanya kecil, comel, warna putih, sesemutnya lurus. Ini yang membezakan antara semut dengan anak-anak. Dan yang kedua adalah ada paruh, kepalanya besar berwarna coklat, dan badan saiznya agak lebih besar daripada pekerja. Kenapa saya tunjuk dua kasta yang penting ini? Kerana inilah makhluk jahat yang selalu menghapuskan struktur-struktur kayu di rumah kita. Kita teruskan kepada penerangan tentang bagaimana cara biasa kita menghapuskan anak-anak. Ada dua amalan biasa. Yang pertama, halangan bahan kimia. Ini saya rasa ramai yang dah biasa. Halangan bahan kimia yang kita buat, kita tebuk di sekeliling rumah dan kita masukkan setiap lubang 5 liter bahan kimia. Dan ada dua jenis bahan kimia. Yang pertama, bahan kimia yang membunuh. Biasanya bahan kimia ini tidak dapat dikesan oleh anak-anak. Anak-anak bijak, dia boleh kesan ada bahan kimia yang berbahaya. Dan bahan kimia yang biasa, yang ada bahan kimia yang digunakan yang tidak dapat dikesan oleh anak-anak. Bagaimana dia membunuh? Apabila anak-anak lalu melintasi halangan yang kita letakkan, dia akan meninggal dunia. Meninggal dunia. Baik. Yang kedua, kita ada sistem bahan kimia yang menghalau. Ini juga berkesan. Bahan anak-anak dapat mengesan wujudnya bahan kimia yang berupa racun. Mereka akan mengelakkan diri daripada melalui kawasan yang telah kita letakkan bahan kimia itu. Ini merupakan teknik biasa yang kita gunakan. Kita akan tebuk sekeliling rumah, kita akan pump bahan kimia masuk dan terjadilah halangan. Anak-anak datang, dia tengok ataupun dia kesan ada bahan kimia, dia lari, ataupun dia tak dapat kesan, dia lalu, dia mati. Dah? Faham? Tuan-tuan boleh hentikan saya kalau tak faham. Sebab kalau saya pergi jauh, nanti kalau tak tanya, susah nak faham. Bagaimana kalau anak-anak itu sudah berada di dalam rumah? Nak keluar? Okey. Itu soalan yang baik. Itu yang saya akan terangkan di antara masalah-masalah bila kita letak halangan. Sekarang ni, sebab itulah kita memperkenalkan sistem umpan. Sistem umpan, dia berbeza daripada sistem meletakkan halangan kerana dia membunuh seluruh punca. Katakan koloni anak-anak bawah rumah ada 1 juta ekor, sistem umpan dia bunuh seluruh koloni itu yang tidak dapat dilakukan oleh sistem halangan. Yang kedua, dia mesra alam sekitar. Bayangkan satu rumah kita letakkan 5 liter, satu lubang kita letakkan 5 liter bahan kimia. Biasanya rumah teres, pertengahan, kita terpaksa menebuk dalam 120 ke 150 lubang. 100 lubang, satu lubang 5 liter, bermakna kita pump setengah galen ke 1 galen bahan kimia di bawah rumah kita. Menakutkan. Betul tak? Satu benda yang bahaya, tidak mesra alam sekitar. Kalau cacing kat bawah rumah masuk, mati. Sebab tu kadang-kadang kita punya tanah semakin hilang zatnya, tidak subur. Sebab banyak binatang-binatang yang sepatutnya kekal di dalam tanah, kita bunuh dengan bahan-bahan kimia yang biasa kita gunakan. Macam tuan kontraktor mesti tahu, sebelum buat bangunan, kita akan taburkan dengan racun anak-anak yang keliling tempat tu. Bila dah siap tempat tu, datang penduduk, tanam pokok tak hidup. Baik, daripada terus membebel, kita teruskan lagi kita punya penerangan. Sistem umpan yang ada di pasaran di Malaysia ada 3, Centricon, Extem, Xterra. Tuan-tuan tak faham pun tak apa, sebab kebanyakannya nama saja berbeza tapi benda yang sama.
Okey. Bagaimana sistem umpan bertindak? Kenapa ia merupakan mesra alam sekitar? Kerana ia menggunakan biologi. Ia menggunakan tabiat anai-anai. 3 tabiat anai-anai yang penting. Pertama, anai-anai makan selulus, segala benda yang berasaskan kayu. Yang kedua, anak-anak untuk membesar dia bersalin kulit. Dan yang ketiga, anak-anak dia bukan macam semut, jumpa makanan terus makan. Anak-anak tak, dia jumpa makanan, dia terus bawa masuk ke sarang. Dia tak makan masa tu. Itu kebaikan anak-anak. Dan sebenarnya kebaikan itu kita temui cara untuk membunuhnya. Anak-anak dia mencabut satu demi satu selulus kayu dan dia bawa ke sarang. Dan dia akan kongsi makan secara beramai-ramai. Pekerja tadi akan suap askar, suap queen, ratu anak-anak, dan suap dirinya sendiri. Dan mereka akan makan serentak. Disebabkan mereka makan selulus, kita letakkan bahan biologi di dalam selulus dan dia bawa masuk hidang dan makan beramai-ramai. Kemudian bila dia makan, tidak ada apa-apa yang berlaku. Anak-anak tiba masanya dia terpaksa bersalin kulit untuk membesar. Untuk bersalin kulit, kulitnya perlu menjadi keras. Bila kulit menjadi keras, dia akan melonjak keluar dari kulit. Tetapi dengan bahan yang kita gunakan, kulit yang di luar, bila tiba masanya tidak akan menjadi keras. Dia tetap lembut. Bila tiba masanya dia akan lonjak keluar, dia sebenarnya membunuh diri, dia akan mati. Lonjak dan hancur. Sebab kulit yang tadi tidak menjadi keras, tidak dapat dia melonjak keluar daripada kulit itu dan dia akan mati. Bila mati begitu, anak-anak akan melihat ia merupakan proses semula jadi. Dan dia tidak dapat mengenal ada apa-apa masalah yang berlaku terhadap makanan atau apa-apa. Dia tidak dapat mengenal ada perkara luar biasa berlaku. Oi, kejam tu manusia. Faham bagaimana dia mati? Okey. Macam ni kita tengok Kita akan pasang dalam rumah. Kemudian dia akan ambil dan dia bawa ke sarang dan dia makan. Berlakulah proses yang saya katakan tadi. Satu kumpulan demi satu kumpulan. Mungkin satu kumpulan ada 20,000 ekor. Dan dia mereka akan bersalin kulit serentak. Dan bila bersalin, bila dia anak-anak dah makan, bila bersalin kulit, mati 20,000 ekor. Kemudian datang kumpulan yang kedua, makan, mati. Biasanya satu sarang anak-anak mempunyai di antara 0.5 juta ke 1 juta ekor anak-anak. Macam mana rupa umpan? Macam ni rupa dia. Ini simple, ringkas, saya tak perlu terangkan. Kotak dia macam ni. Kita akan letak di tempat yang telah diserang anak-anak. Tepi ini mungkin di bawah tile. Kita akan pasang. Kemudian kita akan letakkan. Ini racun yang dibuat daripada bahan selulus yang telah disempit dengan bahan kimia. Kemudian kita akan tutup dan kita akan seal supaya dia selesa, gelap dan sesuai untuk anak-anak. Selepas seminggu kita akan datang, seminggu atau 2 minggu kita akan datang membuat pemeriksaan. Anak-anak sudah penuh masuk dan bersarang meninggalkan kesan-kesan tanah di dalam kotak ini. Dan sebenarnya mereka telah mengangkut hampir keseluruhan selulus yang ada ke dalam sarang mereka. Kalau kita tengok masih banyak lagi anak-anak, kita akan tambah satu lagi umpan. Selepas itu, dalam tempoh biasanya tak sampai 2 bulan, biasanya dalam tempoh sebulan, kita akan melihat anak-anak yang telah kering, mati
banyak anak-anak yang telah mati. Ini menunjukkan anak-anak di sini mati dan juga yang berada di sarang seluruhnya telah mati. Dan jika di rumah kita ada 6 kawasan anak-anak, kita cuma perlu pasang 2 atau 1 sahaja. Di sini bila kita tengok tempat ini dah mati, kering, pergi buat pemeriksaan di seluruh kawasan anak-anak, semuanya kering dan mati. Maksudnya dia mati dari bawah dan dia merebak habis semua. Inilah yang kita katakan dia cukup mesra alam dan cukup berkesan, membunuh keseluruhan anak-anak yang kita ada. Selepas kita selesaikan masalah anak-anak yang makan di rumah, kita akan pasang alat pemantau di sekeliling rumah pula. Ini kita akan biarkan selama setahun dan kita meletakkan kayu. Ini tidak ada racun lagi. Kita masukkan kayu ke dalam lubang ni dan setiap bulan kita akan pantau. Sebab mungkin dalam kawasan kita ada 2 atau 3 koloni lain datang, dia makan, kita tahu dia ada anak-anak, kita akan masukkan racun. Macam ni kita tanam di sekeliling rumah dan kita akan di sekeliling bangunan kita akan letak benda ini. Maksudnya sebelum anak-anak yang menyerang dalam rumah kita, kita telah bunuh dia dulu sebelum dia masuk ke dalam rumah. Itulah kelebihan menggunakan sistem umpan yang ramai orang tak biasa sekarang ni. Dan kenapa saya mencadangkan kita menggunakan sistem umpan, banyak kelebihan dia. Macam saudara kita tanya tadi, kalau anak-anak ada di rumah, kita meletakkan sistem halangan, anak-anak yang atas bermaharjalela dan membina kumpulan yang baru. Kemudian masalah yang kedua, masalah pencemaran alam sekitar. Masalah yang ketiga, rumah kita tukar tile, tukar timber, kayu yang cukup cantik, tiba-tiba kita kena korek lubang keliling dan tampal. Banyak kerosakan yang berlaku. Kemudian anak-anak yang mungkin datang daripada siling rumah jiran tidak dapat dihalang oleh halangan yang kita buat, yang kita buat di bawah rumah. Jadi saya harap semua saudara bersetuju untuk menggunakan sistem umpan dan harganya pun taklah mahal sangat dan dia lebih berkesan dan cintailah alam sekitar. Sekian, terima kasih.